Alhamdulillah, kita kembali semula untuk rekod. Kita dah di mana sekarang? Okey, kita dah di muka surat 94. Dah di muka surat 94 dan semalam kita berhenti di 93 kan? Jadi kita teruskan untuk perkata pembacaan buku ini. Jom kita membacanya. Di bawah Daulah Abbasiyah, kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Destinasi ini muncul dengan bantuan Parsi yang merasa bosan terhadap Bani Umayyah yang bersifat diskriminatif dalam sosial dan politik. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang memakai gelar imam bertindak langsung sebagai pemimpin kepada masyarakat. Mereka mahu mengembang dan menguatkan agama dalam pendekatan yang positif. Dalam hierarki kepimpinan, Bani Abbasiyah mencontohi tradisi Umayyah yang mengumumkan lebih dari satu putera mahkota raja sebagai bakal pengganti jawatan khalifah kelak. Khalifah Al-Mansur dianggap sebagai pengasas era kedua dari kerajaan Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahannya, Baghdad dibangunkan menjadi ibu kota destinasi Abbasiyah. Ia berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Pada zaman kemuncaknya, Baghdad dianggap sebagai kota terpenting di dunia yang kaya dengan sumber ilmu pengetahuan dan kesenian. Dalam sistem politiknya, Daulah Bani Abbasiyah memegang prinsip-prinsip berikut. Okey, dalam di sini dalam bentuk jadual. Jadi kita baca satu persatu. Satu, para khalifah perlu seseorang yang berasal dari keturunan Arab. Sebahagian besarnya ialah keturunan Bani Abbas. Sementara itu, para pembesar pegawai dilantik dari kaum Mawali. Kedua, kota Baghdad dijadikan ibu kota yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Ia terbuka kepada siapa sahaja termasuk bangsa dan penganut agama lain. Ketiga, ilmu pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang mulia, penting dan perlu dikembangkan. Keempat, kebebasan berfikir sebagai hak asasi manusia tidak diketepikan. Namun, dalam sesetengah keadaan, ia dikawal oleh pakar atau para ulama ketika itu. Pada masa ini, antara amalan sosial yang ada atau wujud ialah tampilnya kaum Mawali dalam pemerintahan dan mereka mendapat kedudukan sosial yang sama dengan kaum Arab. Kerajaan Islam Daulah Bani Abbasiyah terdiri daripada beberapa bangsa yang berbeza-beza, termasuk bangsa Mesir, Syam, Jazirah Arab dan lain-lain. Perkahwinan campur dianjurkan. Terjadi banyak pertukaran pendapat sehingga muncul kebudayaan baru. Yang ini satu penerangan yang agak jelas kan. Jom kita sambung. Kejayaan Daulah Bani Abbasiyah. Zaman Bani Abbasiyah menjadi tonggak puncak peradaban Islam. Khalifah-khalifah Bani Abbasiyah secara terbuka mempropoli perkembangan ilmu pengetahuan dengan mengambil naskah-naskah lama dari berbagai pusat peradaban sebelumnya. Naskah-naskah kemudian diterjemahkan, diadaptasi dan diterapkan dalam dunia Islam. Ramai orang yang pakar dalam berbagai ilmu pengetahuan, baik di kalangan ahli agama Islam maupun bukan beragama Islam, muncul pada masa ini. Pesatnya perkembangan peradaban juga didukung oleh kemajuan ekonomi dan kestabilan politik. Antara faktor yang membawa kejayaan dan kegemilangan Bani Abbasiyah adalah yang pertama, gerakan perterjemahan. Meskipun kegiatan perterjemahan sudah dimulai sejak zaman Bani Umayyah, usaha untuk menerjemahkan manuskrip bahasa asing, terutamanya bahasa Yunani dan Parsi ke dalam bahasa Arab, mengalami zaman keemasan pada masa Daulah Abbasiyah. Para ilmuwan diutus ke daerah Byzantium untuk mencari naskah-naskah Yunani dalam pelbagai ilmu.
terutamanya falsafah perubatan. Pelopor gerakan perterjemahan pada awal pemerintahan Daulah Abbasiyah ialah Khalifah Al-Mansur. Beliau juga membangun ibu kota Baghdad. Pada awal perterjemahan, naskah yang diterjemahkan ialah dalam bidang-bidang astrologi, kimia, matematik dan perubatan. Kemudian naskah-naskah falsafah karya Aristoteles dan Plato pula diterjemahkan. Karya berupa puisi, drama, cerpen dan sejarah jarang diterjemahkan kerana dianggap kurang bermanfaat. Pada masa ini dibina sebuah perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Ia berfungsi sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Suatu Harun al-Rashid memerintah namanya diganti kepada Khizanah al-Hikmah yang bermaksud khazanah kebijaksanaan. Seterusnya semasa zaman Al-Ma'un, ia dikembangkan dan namanya diubah lagi menjadi Bait al-Hikmah. Ia menyimpan buku-buku lama yang didapati dari Parsi, Byzantium dan bahkan dari Ethiopia dan India. Pengarah Bait al-Hikmah pada masa itu ialah seorang Parsi yang bernama Syekh Ibnu Harun. Di bawah kekuasaan Al-Ma'un, selain sebagai perpustakaan, ia juga menjadi pusat kajian dan penyelidikan astronomi dan matematik. Para ilmuwan sedang melakukan rujukan. Ini adalah gambaran oleh penulisnya. Okey. Berdasarkan gambaran ini, kita dapati sejak zaman ini dah ada tubuhnya perpustakaan, kan? Jom kita seteruskan muka suratnya. Okey, yang kedua, bidang falsafah. Bidang falsafah. Zaman Daulah Bani Abbasiyah mansur dengan perkembangan pemikiran falsafah yang mencakupi bidang keilmuan yang luas seperti logika, geometri, astronomi dan juga teknologi. Antara tokoh yang lahir pada masa itu termasuk Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina dan Imam Al-Ghazali yang terkenal dengan nama Huzatul Islam dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ini adalah kitabnya. Kitabnya yang bertuliskan tulisan Jawi. Jadi kita teruskan. Ketiga, perkembangan ekonomi. Ekonomi Empayar Bani Abbasiyah digerakkan oleh aktiviti perdagangan. Ketika itu telah terdapat pelbagai macam industri seperti kain linen di Mesir, sutera dari Syria dan Iraq, kertas dari Samadakan, serta pelbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Iraq. Hasil-hasil industri dan pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah di bawah kekuasaan dan naungan kerajaan Bani Abbasiyah serta negara-negara lain yang mempunyai hubungan diplomatik dengannya. Selain itu, perdagangan barang yang diimport juga semarak. Emas yang dibawa dari Nubia dan Sudan Barat melambungkan ekonomi kerajaan Bani Abbasiyah. Perdagangan dengan wilayah-wilayah lain merupakan hal yang sangat penting bersamaan dengan kemajuan Daulah Abbasiyah. Di destinasi Tang di China juga mengalami puncak kejayaan sehingga hubungan perdagangan antara kedua-duanya meningkat. Kegiatan perdagangan dunia melalui kekuatan ekonomi kerajaan Bani Abbasiyah terbuka kepada dunia untuk negara-negara luar termasuk yang bukan Islam. Okey, kita dah sampai ke muka surat 97. Okey, kita teruskan dengan muka surat 98. Okey, bahkan negara yang dahulu menjadi musuh turut mengadakan hubungan diplomatik. Keempat, bidang keagamaan. Di bawah pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah, ilmu-ilmu keagamaan mula dikembangkan. Dalam masa ini, ilmu tafsir mula berkembang, terutama dua kaedah pertafsiran iaitu tafsir bil ra'i dan tafsir bil maksur. Dalam bidang hadis pula, hadis-hadis dari hafalan para sahabat dibukukan dan bermula perklasifikasian hadis. Dengan itu muncul kategori seperti hadis daif, maudulu, syahih dan yang lainnya. Sedangkan dalam bidang hukum Islam, karya pertama yang diketahui oleh Majmu' al-Fiqh karya